يسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang diberkati ini kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan sempena bulan Rabiul Awal, iaitu bulan yang kita ketahui sebagai bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil kesempatan ini untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya sebagai tanda kecintaan kita, kesyukuran kita atas zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam, yang mana kewujudan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan punca sekalian perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan, dan memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun menurut pandangan para ulama ianya adalah suatu bentuk bid'ah. Ini satu perkara yang diamalkan bukan berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerjakan dalam kehidupan mereka. Namun walau bagaimanapun, bid'ah menurut para ulama ianya terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dalalah. Ini perlu kita fahami, maksud bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini sesuatu bentuk amalan yang baru dimunculkan. Contohnya seperti kita semayang tarawih 20 rakaat, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada semayang 20 rakaat berjemaah macam tu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya semayang bersama ahli keluarganya, kadang-kadang bersemayang seorang, kadang-kadang bersama dengan para sahabatnya. Namun ketika sampai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka beliau telah menghimpunkan para sahabat, ya, untuk mendirikan solat tarawih, dan ditetapkan jumlah bilangan rakaat yang tertentu, dan ianya berbeza, ya. Ada setengah-setengah tempat mereka semayang 20 rakaat, ada yang sehingga lebih daripada itu, ya. Jadi ini adalah suatu bentuk bid'ah. Begitu juga penyusunan Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu tidak dibukukan seperti kitab yang ada pada kita hari ni. Macam ni. Tak ada bentuk macam ni, ya. Ini pun satu perkara yang dibid'ahkan, yang diwujudkan sesudah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga, ya, pada beberapa amal-amalan dalam syariat Islam, ya, meskipun ianya adalah perkara yang baru diwujudkan, baru diamalkan, baru dikerjakan, namun ianya adalah berdasarkan kepada nas, ya, berdasarkan kepada dalil-dalil naqli daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya kita berdoa, berzikir, berselawat, memuji-muji Allah, mensucikan Allah, ya, dalam kita melakukan mengadakan majlis zikrullah dan sebagainya, ya.
Memang di zaman Nabi SAW mungkin bentuk amalan majlis-majlis zikir tersebut tidak ada, ya. Tetapi ianya adalah suatu bentuk amalan yang baru diada-adakan, tetapi berdasarkan kepada sumber-sumber nas, ya, iaitu gesaan, anjuran daripada Allah supaya kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya. Jadi begitulah para ulama, mereka mengeluarkan sesuatu hukum berdasarkan daripada nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dengan sambutan Maulid. Permulaan perayaan Maulid ini menurut kata Syekh As-Sakhawi rahmatullah alaih, bahawa perayaan Maulid ini mula-mula berlaku selepas kurun yang ketiga. Kemudian maka berkekalanlah orang-orang Islam di lain-lain negeri dan bandar yang besar meraihkan Maulid itu. Ya. Dan mereka telah bersedekah pada malamnya dengan berbagai-bagai sedekah. Yang ini mereka menyambut kelahiran Nabi SAW itu, hari kelahiran Nabi SAW, dengan memperbanyakkan bersedekah, ya. Mereka meraihkannya dengan membaca Maulid. Ini kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang kehidupan Nabi SAW, ya, dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk bacaan kitab, ya, yang ringkas, supaya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat umat Islam tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak faedah yang dapat kita perolehi dengan kita mengadakan majlis-majlis Maulid, memperingati tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berkata Ibnul Jauzi rahmatullah alaih, bahawa satu daripada perkara-perkara yang telah mujarab, iaitu telah dicuba, telah didapati benar, ya, menerusi tajribah mereka, ya, kalau kita kata dalam bahasa kita, uji kaji mereka, ya, ialah bahawa meraihkan atau merayakan Maulid Nabi SAW itu akan mendatangkan keamanan yang penuh pada sepanjang-panjang tahun. Dan di tempat yang diadakan keramaian Maulid itu akan sentiasa berada dalam keadaan aman. Ya. Ada sebuah kisah di mana seorang raja bernama Abu Sa'id Al-Muzaffar telah mempunyai sebuah kota bernama Irbil yang jauhnya 2 batu daripada Bandar Al-Musul. Bandar Al-Musul ni di Iraq. Adalah seorang raja yang bijaksana, berani, gagah, pintar, alim dan adil. Dia telah berlebih-lebihan pada meraihkan perayaan Maulid Nabi SAW. Ini apabila tibanya hari kelahiran baginda Nabi SAW, ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mengeluarkan belanja untuk bersedekah dan memberi makan orang miskin. Dan setiap tahun dia akan membelanjakan yang sedemikian itu. Setiap tahun dia akan membelanjakan sebanyak 300,000 dinar. Dan perbuatannya itu telah dipersetujui oleh ulama-ulama dan orang-orang soleh keseluruhannya. Jadi tiada bantahan daripada para ulama. Ini yang mengadakan majlis sambutan Maulid itu adalah seorang raja di Iraq sana. Ya. Dan di dalam setengah-setengah perayaan Maulid yang diadakan oleh raja itu, maka setengah-setengah orang telah menghitung di dalam jamuannya ada 5,000 ekor kambing. Yang ini mereka menyambut hari kelahiran Nabi SAW tu dengan sambutan seperti macam menyambut hari raya, ya. 5,000 ekor kambing panggang, 10,000 ekor ayam, dan 100,000 mangkuk, 300,000 pinggan besar yang mengandungi berbagai-bagai jenis hidangan, makanan, halwa dan manisan-manisan yang berbagai rupa dan rasa. Yang ini untuk menjamu seluruh umat Islam yang ada di sana pada waktu itu.
Dan pula ia telah menyediakan percuma satu rumah besar untuk sesiapa sahaja yang datang daripada mana-mana pihak dan arah yang tidak mempunyai tempat tinggal. Dan raja itu telah membelanjakan wang untuk rumah itu tiap-tiap tahun 100,000 dinar. Ini begitu murah hatinya raja tersebut. Padahal baju raja itu sendiri hanya daripada kain kapas yang keras dan pula tidak lebih daripada 5 helai. Ini seorang raja yang begitu zuhud. Ya. Jadi raja ini, Abu Sa'id Al-Muzaffar ini, telah menyambut perayaan Maulid itu, ya, suatu zaman beliau berkuasa. Jadi kerana itu ia telah menjadi ikutan, ya. Jadi ada yang tanya, apakah hukum ni kita merayakan Maulid ni? Kita menyambut Maulid Nabi SAW, sedangkan di zaman Rasulullah tak ada pula kita jumpa hadis Nabi SAW, ya, mengadakan perayaan menyambut hari kelahiran baginda, ya. Jadi apakah hukumnya kita beramal merayakan Maulid Nabi SAW? Jadi di dalam fatwa-fatwa Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah, di dalam bab walimah memberi jamuan bahawa beliau telah ditanya tentang merayakan Maulid Nabi SAW di dalam bulan Rabiul Awal. Ini biasanya kita menyambut perayaan Maulid ini dalam bulan Rabiul Awal. Selain bulan Rabiul Awal boleh tak Ustaz? Boleh, ya. Nabi SAW memperingatkan kepada para sahabatnya supaya, ya, tentang hari kelahiran baginda, iaitu hari Isnin, ya, yang mana baginda Nabi SAW, ya, menganjurkan supaya berpuasa pada hari Isnin. Kerana apa? Kerana itu hari itu adalah hari kelahiran baginda Nabi SAW. Ini kalau kita nak ingat Maulid tiap-tiap minggu pun boleh. Sebab apa? Kelahiran Nabi SAW adalah pada hari Isnin. Ya, mana setiap hari Isnin kita boleh mengadakan majlis selawat, majlis Maulid, ya. Bukan kata bulan Rabiul Awal saja. Sepanjang minggu, setiap hari pun boleh. Kalau kita mampu setiap hari kita mengingati kelahiran baginda Nabi SAW, itulah lagi bagus, ya. Jadi sekurang-kurangnya dalam sepanjang tahun itu kita jadikan bulan Rabiul Awal itu sebagai bulan untuk kita memperingati hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi apa hukumnya daripada segi syarak? Dan adakah didapati pahala oleh orang yang melakukannya atau tidak? Yakni kita menyambut majlis selawat, berselawat, berlagu-lagu, bernyanyi-nyanyi, ya, dengan mengadakan majlis, adakah didapati pahala atau tidak? Maka dijawab oleh Al-Imam As-Sayuti rahmatullah alaih, pada pendapatku, kata beliau, bahawa cara merayakan Maulid Nabi SAW itu ialah, ini bagaimana cara nak menyambut, nak meraihkan Maulid Nabi SAW itu. Kata beliau, menurut pendapatnya, bahawa cara merayakan Maulid Nabi SAW itu ialah orang-orang berkumpul beramai-ramai. Yang ni kita himpunkan, kalau macam di kampung-kampung tu kita himpunkanlah seluruh ahli qaryah kita, ya. Dan membaca sedikit daripada ayat Al-Quran, yakni firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pengutusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan kisah-kisah berkenaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang kelahiran baginda, ya. Dan perkara-perkara yang luar biasa yang berkaitan dengan mukjizat baginda. Ini segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hendaklah kita khabarkan. Ini ulang kaji, kalau kita boleh kata macam ulang kaji, sebab kita bukannya hari-hari, ya, selalu dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana para sahabat, ya. Jadi dengan
keadaan kita ni yang sudah 1443 tahun sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya. Jadi ingatan kita terhadap baginda, kalau kita tidak sentiasa memperingatkan, maka kita akan lupa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu, setiap masa? Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah pemberi syafaat kepada kita, ya. Yang mana dengan kita mengingati baginda, kita berselawat ke atas baginda, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendoakan selawat dan rahmat, ya, ke atas setiap daripada kalangan umatnya yang memohonkan selawat untuknya, ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Al-Hafiz Imam As-Sayuti rahmatullah alaih, iaitu orang hendaklah berkumpul beramai-ramai dan membacakan sedikit daripada ayat Al-Quran dan menceritakan kisah-kisah berkenaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang luar biasa berkaitan dengan mukjizat-mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dizahirkan. Ini semasa zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 63 tahun itu, ya, ataupun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima nubuat, jadi 23 tahun tempoh masa nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, berbagai-bagai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada umat, ya. Maka kita khabarkan kepada sekalian manusia yang berkumpul tadi, ya. Kemudian mengeluarkan makanan untuk dimakan, yakni kita sedekahkan makanan, hidangkan hidangan makanan. Tak kiralah makanan-makanan yang apa, ringan ke, makanan yang berat ke, makanan-makanan yang manis ke, makanan-makanan biasa kita makan ke, ya. Oleh orang ramai tadi, dan selepas itu mereka pun bersurailah dengan tidak mengerjakan apa-apa lain daripada yang tersebut itu. Yakni hanya menghadiri majlis untuk memperingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dianjurkan oleh Hazrat Syekh Maulana Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahmatullah alaih bagi menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita mengadakan majlis-majlis Maulid, itulah yang perlu diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, dengan zikrullah, dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah-kisah berkenaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara mukjizat yang berlaku di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dizahirkan, ya, dan memberi makan kepada sekalian para hadirin. Jadi sebenarnya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tersebut itu ialah bid'ah. Tapi adalah bid'ah itu terbahagi kepada dua. Ada bid'ah-bid'ah yang baik dan ada bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, ya. Jadi bid'ah mengadakan majlis maulid itu adalah bid'ah-bid'ah yang baikkah ataupun bid'ah yang menyesatkan? Adakah dengan kita memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi petunjuk, pemberi hidayat, rahmat bagi seluruh alam, dengan kita memperingati baginda, adakah itu perkara yang menyesatkan atau ianya adalah perkara yang mendatangkan kebaikan? Jadi kalau kita orang yang waras, ya, tentu kita tahu bahawa dengan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menambahkan lagi keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang menghasilkan kebaikan. Banyak kebaikan yang akan dapat diperolehi. Antaranya kalau hadir majlis maulid tu, mestilah tentu dapat makan free, ya. Ada hidangan-hidangan yang sedap-sedap. Kadang-kadang nasi biryani, ya, halwa-halwa dan sebagainya, ya. Jadi ianya adalah bid'ah hasanah. Orang yang memberi makan itu dia memberi makan dengan niat sedekah, ya. Di situ berbagai-bagai perkara kebajikan. Ada orang yang bersedekah, ada orang yang membaca tilawah, membaca ayat suci Al-Quran, ada yang berselawat, ya, mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingati para-para anbiya, ini tazkirah.
kita mengingati para-para anbiya, ya, ianya adalah ibadah, ya. Mengingati para-para solihin, mengingati para-para awliya yang soleh, ini adalah asbab untuk turunnya rahmah, ya. Dan mengingati mati itu adalah kafarah, ya, yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi mengingati para-para anbiya itu adalah satu bentuk ibadah sebenarnya. Dengan kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda, ya, sirah baginda, ya, nasihat-nasihat baginda, sabdaan-sabdaan baginda, ini adalah ibadah. Kita akan mendapat pahala ibadah sebenarnya, ya. Jadi meskipun ianya adalah amalan yang bid'ah, namun ianya adalah bid'ah yang hasanah, dan bid'ah yang hasanah itu akan memperolehi pahala, ya. Sebenarnya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tersebut itu ialah bid'ah hasanah yang dibalas dengan pahala, ya, bagi orang-orang yang membuatnya. Kerana apa? Kerana di dalam perbuatan-perbuatan yang tersebut itu ada erti membesarkan nilai Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menzahirkan kesukaan kita, kesyukuran kita, kegembiraan kita terhadap kezahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya. Kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah kita kat Malaya ni sembah apa tak tahu lagi. Ya tak? Sembah pokok ke, sembah batu ke, macam-macam jenis berhala ke maknanya. Kita ni lagi pandai mungkir daripada orang Arab sana. Orang Arab sana yang tak pandai mungkir pun macam-macam jenis berhala diukirnya, ya. Kita yang di Melayu, di tanah Melayu ni, ya. Kalau kita ni tak ada petunjuk, tak ada, ya, para-para sahabat, para-para tabi'in yang menyebarkan dakwah, yang menyampaikan khabar tentang telah munculnya seorang Rasulullah, penutup sekalian Nabi, Nabi akhir zaman, ya. Kalau kita tak tahu benda ni, entah kita ni sembah apa pun tak tahu tu, ya. Jadi dengan kita memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menambahkan nilai kecintaan kita kepada kewujudan zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Demikianlah yang telah disebutkan oleh para masyayikh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya ke atas mereka. Telah berkata Imam Abu Syamah, beliau adalah syekh kepada Imam An-Nawawi. Satu daripada perkara-perkara yang dicipta dan diadakan pada zaman kita, iaitu perkara-perkara baru yang baru diwujudkan, yang baru diadakan, ya, ialah perkara yang dilakukan tiap-tiap tahun pada hari asalnya yang dizahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada 12 Rabiul Awal, ya. Ini adalah antara perkara-perkara baru yang muncul di dalam amalan umat Islam. Jadi seperti bersedekah dan mengerjakan lain-lain kebajikan dan menyatakan kesukaan serta menghiaskan diri dan tempat kediaman. Kerana yang demikian itu, selain daripada berbuat baik kepada orang-orang fakir, maka ia juga menandakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan dia di dalam hati orang yang menjalankan perayaan Maulid itu, serta sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rahmat kepada manusia sekalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan saja untuk manusia saja, bahkan untuk sekalian jin dan manusia dan sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kita perlu jadikan amalan Maulid ini kekal dalam amalan masyarakat kita, ya. Meskipun ianya adalah perkara yang bid'ah, tak boleh kita nak kata ini sunnah pula. Kita nak kata ini sunnah dah, itu dah jadi lain dah pula, ya. Sebagaimana ulama-ulama sendiri telah mengatakan bahawa ini adalah bid'ah, maka kita kena akur ini adalah bid'ah, tapi ianya adalah bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah adalah berpahala. Kalau tidak, buat apa kita nak kejar sembahyang tarawih tiap-tiap tahun tu,
tiap-tiap malam sampai 20 rakaat, 20 rakaat nak kejar sungguh-sungguhnya. Fardu pun tercicir, ya. Tarawih tu dikejar sangat. Sedangkan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang memperoleh pahala tu tak salah kita kejar ni, ya. Begitu juga amalan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin, ya. Dan mengerjakan lain-lain kebajikan, menyukakan orang ramai, menghiaskan diri. Yang ini macam kita membersihkan diri kita dengan niat, ya, nak menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpakaian-pakaian yang cantik, bersih, menuruti sunnah. Dan di tempat kediaman kita, mana kita ajak seluruh ahli keluarga kita sama-sama untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah satu perkara yang baik, ya. Kita mengajak manusia supaya memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sebagai tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita dapat apa pun, kita tak nampak ganjaran yang bersifat kebendaan, fizikal, material. Bila kita berselawat, apa yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak nampak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda menerima setiap selawat yang dibacakan oleh umatnya, ini ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk merayau atas seluruh muka bumi ni, mencari mana ada majlis-majlis zikrullah, di mana ada manusia-manusia yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat-malaikat itu akan menyampaikan setiap selawat-selawat itu, ya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima selawat dan salam yang dikirimkan oleh umatnya itu, apabila dipersembahkan oleh malaikat yang mengutuskannya itu, yang mengirimkan tu, disebutnya nama si fulan bin si fulan, ya, anak si fulan mengirimkan selawat kepadamu ya Rasulullah, selawat dan salam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan terus berdoa memohonkan selawat ke atas orang yang mengirimkan selawat kepadanya dengan 10 kali ganda. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga akan berselawat ke atas orang yang mengirimkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai-bagai kebaikan yang akan diperolehi apabila kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dengan satu selawat saja pun sudah cukup untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula kita memperbanyakkan selawat, ya. Dalam majlis memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat, ya. Maka membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah berkata para masyayikh, ianya telah menjadi adat bagi orang ramai bahawa apabila mereka mendengar orang yang membaca maulid itu menyebut pada arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dizahirkanlah daripada ibunya, maka mereka pun bangun berdiri sebagai memuliakan dan membesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bangun berdiri itu memanglah baik, kerana yang demikian itu ada pengertian membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam setengah-setengah upacara majlis maulid, ya, ada dipanggil mahallul qiyam. Ini tengah-tengah baca selawat tu semua berdiri seolah-olah menyambut kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan menyambut jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Itu memang kita kata orang tengok, orang Wahabi lagi lah dia suka fitnah, ya. Dia kata tengok, dia orang ni, ya. Jadi kita sebenarnya bukannya menghadirkan menganggap jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang hadir, tetapi rohaniah sebagai tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah. Ini satu istilah yang kurang kita faham, itu seolah-olah. Sebagaimana ihsan kita kepada Allah Taala ni, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Ihsan itu apabila malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu ialah anta abudallaha ka'annaka tarahu, bahawa kamu menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihatnya.
Mampu kita nak melihat Allah? Memang tak mampu. Itu makam kedudukan martabat para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau kamu tidak mampu untuk memandang Allah Subhanahu wa taala, merasakan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kamu, rasakan bahawa dia sedang memerhatikan kamu. Dia sedang memandang kamu. Jadi begitulah juga ihsan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seolah-olah seperti mana kita baca tasyahud dalam solat, ya. Kita baca tasyahud dalam solat, ingat tak apa kita baca? Cuba kita perhati balik apa yang kita baca dalam tasyahud tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kebaikan-kebaikan itu semua untuk Allah. Assalamu alayka. Ka ni untuk yang mukhatab, yang hadir, bukan untuk yang ghaib. Kalau untuk yang ghaib kita kata assalamu alaihi. Tapi kita baca assalamu alayka. Salam sejahtera ke atas engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Mana kita memberi salam seolah-olah Nabi SAW hadir. Kita bagi salam, kalau tidak buat apa? Kita bagi salam kat tembok, kat dinding je, kat pada ghaib. Ya. Itu dalam sembahyang kita kena ada ihsan seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila kita bertasyahud itu seolah-olah kita menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita memberikan salam, ucapan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Ya. Itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seolah-olah kita hadirkan. Ya. Kalau tak ada ihsan itu lagi dalam tasyahud kita, kita perbaiki mutu solat kita dalam tasyahud. Jangan ingat waktu qiyam je. Waktu tasyahud tu, ya, di situ kita menghadirkan seolah-olah kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan di samping itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan sekalian para hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Itu pun kita hadirkan sekalian para anbiya, sekalian para awliya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Ya? Jadi itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Itu istihdar. Istihdar maksudnya kita seolah-olah menghadirkan. Itu yang diadakan majlis selawat tu, ada kalanya ada ketika mahalul qiyam itu seolah-olah kita menganggap kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya, ini adalah bersifat rohaniah, bukan bersifat jasmaniah. Kerana hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah lebih kepada hubungan rohaniah, bukannya hubungan jasmaniah. Ya. Hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perhubungan rohaniah. Jadi kita tidak pernah melihat baginda, tak dapat bersama-sama dengan baginda, tak pernah menyentuh tubuh badan baginda, tak pernah makan bersama-sama dengan baginda, tak pernah bersolat dengan baginda, tak pernah berjihad dengan baginda. Ya. Jadi wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghaib pada kita. Ya, baginda adalah ghaib, sudah ghaib. Ya. Namun apabila kita berselawat dalam solat, kita ihsan dengan Allah. Dalam selawat kita ihsan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita perasaan cinta, mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini perlu kita terapkan dalam pemikiran anak-anak kita, zurat-zurat kita, ya, keturunan-keturunan kita, supaya sentiasa mereka itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Al-Halabi dalam kitabnya As-Sirah, sesungguhnya telah diceritakan oleh setengah-setengah ulama bahawa pada suatu masa di zaman Imam As-Subki, ramai ulama telah berkumpul di sisinya, lalu salah seorang daripada mereka telah melagu-lagukan satu nasyid, iaitu syair yang membangkitkan
rasa dorongan dalam hati mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syair yang dibacakan sebagai nasyid, ya, yang dikarang oleh As-Sarsari untuk memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak syair-syair yang dikarang oleh para ulama, ya, untuk menyatakan puji-pujian mereka, sanjungan mereka ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu bangunlah Imam As-Subuki apabila mendengarkan nyanyian lagu-lagu nasyid syair tentang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bangunlah Imam As-Subuki beserta semua mereka yang ada di majlis itu, termasuk qadi-qadi dan orang-orang besar, ya, mana para ulama-ulama yang ada di dalam majlis tersebut. Lalu terjadilah mesra yang besar di dalam majlis itu. Nampak? Jadi dengan apabila wujudnya majlis-majlis, apabila diadakan majlis-majlis yang memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalunya akan dijemput hadir para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang besar, ya, yang berjawatan, ya, untuk sama-sama meraihkan majlis sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi apabila berkumpul orang-orang besar itu, maka di situ mereka dapat berkenal-kenalan, berhubungan mesra, maknanya dapat mengenali dengan lebih dekat antara satu sama lain, bertanya khabar dan sebagainya. Maka sebenarnya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang berkumpul, ya, ramai-ramai untuk menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah suatu perkara yang baik, ya, mustahsan. Jadi meskipun amalan Maulid itu adalah bid'ah, namun ianya adalah bid'ah yang hasanah yang akan mendatangkan ganjaran pahala, kerana ianya adalah berdasarkan nas-nas daripada kitabullah, anjuran untuk kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mensyukuri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di dalam majlis itu dapat kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diadakan permohonan doa dalam majlis tersebut. Maka tidak ada perkara yang melalaikan di dalam perayaan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ianya nampak seperti satu majlis yang agak meriah, ya, namun ianya adalah amalan yang baik untuk menerapkan rasa kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mencintai, mengasihi baginda, memperingati baginda, sentiasa berselawat, memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam iman, ya, dan membangkitkan kita bersama dengan sekalian para pengikut baginda, insya-Allah. Dan Nazir boleh habis, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sudahi majlis ini dengan selawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين
واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.